السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah izinkan kita untuk berada dalam taman-taman syurga di dunia ini. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kepada kita syurga yang benar di akhirat, yang mana terdapat sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas di hati kita. Itu syurga yang Allah nantikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Syaratnya ada dua aja. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Beriman artinya percaya betul dengan rukun iman yang 6 tu. Tak ada syak, tak ada zon, tak ada waham. 100%. Percayakan bahawa Allah itu ada. Percayakan malaikat. Percayakan Rasul. Percayakan kitab. Percayakan hari kiamat. Dan percayakan qadar dan qadar. Dipercaya ini, itu namanya iman. Percaya betul-betul. Jangan ada syak, jangan ada zon, jangan ada waham. Syak artinya 50% percaya, 50% tak percaya. Namanya syak. Zon artinya banyak percaya. 80% percaya atau 90% percaya. Cuma 10% saja tak percaya. Tak terima lagi. Waham teruk. Dia percaya sikit no. Banyak yang tak percaya pun tak terima juga. Tiga-tiga ni tak terima di Tuhan. Mesti jangan ada syak, jangan ada zon, jangan ada waham.
Mesti yakin betul-betul. Itu hukum iman yang 6 tu. Itu baru satu syarat. Yang keduanya, kena beramal dengan amal soleh. Beramal biar amal tu amal soleh. Amal soleh itu artinya apa saja kita buat ikut cara Islam. Baru namanya amal soleh. Apa saja mesti ikut cara Islam. Karena kalau lain daripada Islam, Tuhan tolak. Tuhan tak terima. Tuhan istihad dalam Quran. Baca surah Ali Imran ayat 85. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal Islam dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Nah, falan yuqbala min, sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Allah guna kalimah lan. Dan tu tak ada harapan. Lil abad, sampai bila-bila tak ada terima dari Tuhan. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti orang-orang jenis itu akan menjadi orang-orang yang rugi. Orang rugi masuk neraka. Tak nak masuk neraka, kena ikut cara Islam. Apa saja kita buat kena cara Islam. Semayang cara Islam, puasa cara Islam, pakaian cara Islam, ekonomi cara Islam, akhlak Islam, perjuangan Islam, pendidikan Islam, hiburan Islam, apa saja kena ikut cara Islam. Baru namanya amal soleh. Bila amal soleh disertai dengan iman yang penuh tadi, baru layak menerima syurga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan amal ni sikit aja. Besok di akhirat semua manusia ni akan dibariskan kepada 120 barisan. Semua berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, kata Allah. Pada hari yang semua manusia-manusia berdiri di hadapan Allah yang menjadikan alam ini. Daripada 120 barisan, yang beriman hanya ada berapa baris? Tengok jari saya, berapa? 3 baris. Lagi 117 baris kafir belakang. Masuk neraka terus. Nah, diperambat masuk neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, kata Allah. Dihalau orang-orang kafir itu masuk neraka Jahannam secara berbondong-bondong. 117 baris. 3 baris saja orang beriman. Nah, yang beriman itu hanya ada 2,5%. Macam kita bayar zakat tu. Lain tu semua kafir. Jadi soalnya kita, you and I, di baris mana kita ni? Siapa nak baris ke-4 angkat tangan? Siapa nak baris yang ke-10 angkat tangan? Siapa nak baris yang ke-120 angkat tangan? Paling common, paling ke belakang, paling curut, paling koyok, mesti baris yang ketiga. Baru layak masuk syurga. Ya? Bukan mesti masuk syurga, bukan kejap-kejap masuk syurga baru layak. Ada qualification masuk syurga. Ya. Jadi mudah-mudahan kita yang rajin mengaji ini akan terdiri dalam golongan orang-orang yang diterima sebagai orang yang beriman. Diterima Allah. Ya. Orang yang beriman dan beramal soleh. Bila beriman dan beramal soleh, balasan tak lain tak bukan menaikkan syurga. Allah janji banyak tempat dalam Quran. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, kata Allah. Berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, bahawa bagi mereka itu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Itu janji Allah. Apa kata Allah lagi? Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Dalam ayat lain Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh,
bagi mereka itu syurga yang bernama Firdaus, yang paling tinggi, yang paling hebat, yang paling canggih. Namanya Firdaus. Ya. Untuk mereka beriman dan beramal soleh yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Jadi itu dah. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Ya, berjaya kita menjadi hamba-hamba Allah. Baik, untuk malam ini kita baca sambungan daripada 2 bulan sudah. Bulan sudah saya tak datang. Dah maaf ya. Bukan saja tak nak datang. Bulan sudah pangkat cucu saya kahwin. Bapaknya ada, maknya ada, tapi toknya dah tak ada, opahnya pun tak ada, tok betulnya. Dah tak ada. Yang paling tua saya ketika itu. Saya seorang saja, terkonting-konting tu. Jadi tok dia macam tu. Tok betulnya dah tak ada, mak opah betul pun dah tak ada. Mak ayahnya dah ada. Jadi ada tok seraka aja ada. Jadi tok seraka tu kena pergilah. Tak ada ngajar malam tu ya. Maaflah menembaknya. Kalau ada orang lain tu, masa ada opah tok itu tak ada saya tuang macam ni. Ini terpaksa tuang menembaknya. Alright, untuk malam ini kita sambung pengajian kita. Kita masih lagi membicarakan bab tasawuf, memelihara anggota-anggota yang zahir. Memelihara daripada melakukan maksiat-maksiat yang zahir. Maksiat-maksiat yang zahir itu hanya boleh dilakukan oleh 7 anggota yang Allah anugerah kepada kita. Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga lidah, yang keempat tangan, yang kelima kaki, yang keenam perut, yang ketujuh kemaluan. Itu anggota yang 7 yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan anggota inilah yang boleh melakukan dosa. Boleh menyebabkan kita berdosa. Dosa yang zahir-zahir. Yang dilakukan oleh mata, dilakukan oleh telinga, dilakukan oleh lidah, dilakukan oleh tangan, kaki, perut dan kemaluan. Dia kena pelihara. Bab mata dah kita baca dah 2 bulan sudah. Menjaga mata. Untuk malam ni kita sambung. Lepas mata apa? Ya Allah penat ngajarnya. Mulai tadi mata nombor 2 apa? Telinga tak betul? Telinga. Apa ya? Lepas mata apa? Telinga. Pandai. Telinga tak betul? Malam ni kita baca ataupun berbicara macam mana nak menjaga telinga. Nak menjaga telinga. Hendaklah engkau jaga telingamu daripada mendengar perkara-perkara bid'ah atau seumpamanya, atau perkataan yang jahat, atau perkataan yang sia-sia, atau menyebut-nyebut kejahatan orang lain. Banyak benda nak pelihara ni. Pelihara telinga itu daripada mendengar perkata-perkata bid'ah. Bid'ah ni adalah suatu perkara yang dibuat atas nama Islam, tapi tak ada dalam ajaran Islam. Dia buat itu atas nama Islam, tapi tak ada dalam ajaran Islam. Itu namanya bid'ah. Tiap-tiap benda yang baru adalah bid'ah. Tiap-tiap bid'ah adalah sesat, dan tiap-tiap yang sesat tu masuk neraka. Kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Itu bid'ah ya. Contoh ya, anak demam, panggil Tok Pawang Ibrahim dari kampung, kenal? Kenal ke Tok Pawang Ibrahim dari kampung? Ada tak kenal? Putih sorbannya, datanglah Tok Pawang Ibrahim tu, bawa sini selesai ayo. Tuan rumah tu bagi ayo. Buat roti tu kan, dia bagi roti. Dia ambil roti tu, tabur dalam layar tu. Melapung layar tu. Lalu kata dia, anak kamu ni tertegur, kata. Tahu tertegur? Ya Allah, dia minta reti ke tertegur? Dia tegur dia hantu. Nama yang tertegur. Anak kamu ni tertegur, kata. Kena bawah pokok jambu tu, kata. Pokok jambu tu keras, kata.
Ada kerja pokok jambu lebih. Jadi kena jamu bawa pokok jambu tu. Itu bid'ah tu. Mana ada dalam ajaran Islam bawa jamu? Bawa kenduri bawa pokok jambu ada? Itu namanya bid'ah. Tak ada. Atas nama Islam tu. Panggil pula. Tu imam baca doanya. Padahal benda tu benda bid'ah. Itu namanya tak ada dalam Islam. Cuma dia buat atas nama Islam. Jangan ada. Banyak bid'ah sekarang ni. Bila kahwin, anak kahwin, bersanding. Bid'ah tu. Lagi apa? Dalam bersanding tu ada pula nama yang mutakajat. Banyak ceritanya pasal bid'ah ni. Jadi elakkan telinga tu dalam mendengar benda-benda yang bid'ah. Jangan buat yang bid'ah tu. Itu bid'ah. Atau seumpamanya, atau perkataan yang jahat seperti mencarut. Itu yang jahat itu, menceritakan kemaluan orang lain. Itu perkataan yang jahat. Jangan gunakan perkataan jenis itu. Atau perkataan yang sia-sia. Cerita sia-sia saja. Tak ada apa faedah dunia dan akhirat ni. Nama yang sia-sia. Asyik sembang bab bola sepak. Asyik sembang bab badminton. Asyik sembang bab sepak takraw. Padahal dia main, kita tahu. Cerita saja. Itu sisi namanya. Apa kata Allah? Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang ayat kedua saya baca tadi. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ayat pertama tu qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang yang beriman itu yang mereka itu khusyuk dalam sembahyangnya, dan beruntung juga orang beriman itu yang mereka menghindarkan dirinya daripada berkata yang sia-sia. Cerita yang bukan ni tak ada faedah dunia akhiratnya. Jangan gunakan, jangan dengar benda yang sia-sia tu. Atau menyebut-nyebut kejahatan orang lain. Itu pun satu juga. Itu menyebut kejahatan orang lain. Satu perkataan apa kedua? Apa satu perkataan? Menyebut kejahatan orang lain. Satu perkataan dia apa? Mengumpat. Mengumpat. Cerita jahat orang je. Si anu tu anu. Cerita yang jahat. Yang baik-baik tak ada cerita jahat. Namanya mengumpat. Mengumpat itu artinya menceritakan hal seseorang, kalau dia dengar dia marah. Itu namanya mengumpat. Bila dia dengar dia marah. Kata iya pun. Kata alasan dia ada iya pun katanya. Yang iya itulah namanya mengumpat. Faham ke cakap saya ni? Yang iya tu namanya mengumpat. Yang tak iya tu namanya apa? Dusta. Mana tak? Nak mengumpat ke nak dusta? Tuan-tuan, nak yang mana? Perempuan nak mana? Mengumpat ke nak dosa? Dua-dua tanda. Hanya dua-dua berdosa besar belaka tu kan? Mengumpat dosa besar. Allah bagi amaran. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita. Surah Al-Hujurat. Apakah kamu suka salah seorang kamu itu makan daging saudara kamu yang telah mati? Adik-adik ada mati. Ambil pisau alaih paha tu. Itu masuk tocu. Dia makan daging saudara yang telah mati. Itu ibarat orang mengumpat. Kerana Allah marah orang mengumpat. Dia akhirat besok orang mengumpat tu apa? Allah akan jadikan dia tu kukunya dengan temaga. Tak pernah tengok Isra Mi'raj kan? Kuku dia temaga mencakar muka ni. Kerana dia suka mengumpat. Habis berdarah muka tu. Dan dia suka mengumpat. Jadi itu jangan mengumpat. Kalau ada orang mengumpat, jangan dengar kan. Dia tak dia bukan mengumpat, diam aja. Tapi dia dengar. Orang tiga empat orang mengumpat anu. Betul yang satu anu. Betul dia tanya, dia dah ahli kata. Kata dia, mengumpat dia tu. Ada mengumpat tu. Walaupun dia tak mengumpat, dia dengar aja. Jangan. Boleh ada daripada
orang yang menyebut-nyebutkan kejahatan orang lain. Sebenarnya telingamu diciptakan oleh Allah untuk engkau dapat mendengar akan Al-Quran. Telinga itu guna untuk dengar orang baca Quran. Begitu bila orang baca Quran, jangan bercakap. Dengarkan. Nah, dengarkan. Fastami'ulah. Dengarkan dia. Wa ansitu dan dia. Jangan cakap-cakap. Jangan sembang. Nah, besok kalau dia sembang ketika orang tengah baca Quran, saja-saja nak sembang mengganggu orang baca pula tu, nanti dibangkitkan Tuhan seperti seekor babi hitam. Sebenarnya angkat tangan saya nak gambar mana orang dah. Nah, dibangkitkan Tuhan di akhirat besok seperti babi hitam. Nah, ya. Ada 5 tempat, 5 perkara, 5 situasi. Jangan bersembang-sembang hal dunia. Yang pertama dalam masjid. Jangan sembang hal dunia dalam masjid ni. Yang kedua ketika Al-Quran sedang dibaca. Jangan sembang. Yang ketiga dalam majlis ilmu. Ustaz tengah ngajar, jangan sembang. Kalau dia sembang juga maknanya dia dah kena gincu setan. Yang tiga. Yang keempat di majlis kematian. Kalau pergi rumah orang mati, jangan sembang hal dunia. Jangan ngumpat orang yang dah mati tu, dengarnya tau. Dan yang kelima di tanah perkuburan. Itu 5 tempat. Jangan bersembang-sembang, jangan cerita hal dunia. Itu betul tak? Kena jaga. Ketika orang tu guna telinga tu, dengar orang baca Al-Quran. Al-Quranul Karim, artinya Quran yang maha mulia. Karim tu mulia. Dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pun dengarkan bila orang baca hadis. Banyak kitab-kitab yang mengandungi hadis. Banyak ustaz-ustaz yang ngajar bab hadis. Di antaranya dia ngajar kitab nama Al-Azkar karangan Imam Al-Ghazali. Itu hadis belaka tu. Atau mengajarkan hadis 40 Matan Arba'in susunan Imam Nawawi. Itu hadis belaka tu. Atau hadis-hadis yang buku nipis-nipis tu. 40 hadis menceritakan peristiwa akhir zaman. Bagaimana? Hadis penawar hati, hadis juga. Lagi apa lagi? Hadis penawar hati, 40 hadis penawar hati dan sebagainya. Itu gunakan telinga tu dengar hadis. Bila ada orang baca hadis, dengar kan? Macam ada kumpulan selalu tu. Bila lepas di subuh mereka baca hadis, satu hadis. Tahu siapa? Kumpulan mana? Kumpulan tabligh, orang dengar. Tapi yang dengar tu orang dia aja. Orang lain balik. Kenapa tak nak dengar tak? Pasal dia baca hadis. Bayangkan tuan-tuan kalau dia baca satu hari satu hadis, satu hari satu hadis, satu hari satu hadis kita dengar. Kalau setahun berapa hadis dia bacanya? 365 hadis. Banyak ilmu yang dapat itu dalam masa setahun. Ini dah. Orang diam aja. Kalau 5 orang lah. Yang lain tu balik. Kenapa tak dengar saya tak tahu. Saya bukan orang tabligh ni. Tapi saya sokong perbuatan mereka tu. Membaca hadis. Bukan lama pun. Tak sampai 10 minit pun. 5 minit habis. 5 minit habis. Itu gunakan telinga tu. Dengarkan hadis. Ada bangkangan? Ada kebangkangan? Tak ada. Jadi lain kali kalau ada orang tabligh datang, dia baca hadis, apa buat? Dengarkan. Ambil pelajaran darinya. Saya bukan orang tabligh ya. Yang silap pula. Ini orang tabligh datang kempen aja, jangan. Tapi benda yang baik itu kita kena sokong. Ya. Baca hadis-hadis Rasulullah. Hadis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hikmah-hikmah para awliya. Awliya itu wali-wali. Kalau seorang panggil wali, kalau kami awliya. Awliya ni wali-wali seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti Rabi'atul Adawiyah, seperti Ibnu Hajar Al-Haytami, seperti Ibrahim apa? Ibrahim Miftah.
Dia bukan wali, dia kuali. Ibrahim apa? Ibrahim bin Adham. Itu semua wali-wali itu. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, wali ni adalah di antara rahsia hanya Allah saja yang tahu. Kita tak tahu wali ni. Kita boleh teka aja. Boleh agak-agak aja. Syekh Abdul Qadir Jalani itu wali. Kenapa? Berdasarkan ilmunya yang hebat, mengarang kitab yang hebat, mengarang ibadahnya hebat, ada hikmah pula tu, akhlaknya pun hebat. Dia ni wali. Tapi sebenarnya Allah saja yang tahu. Dia sendiri tak tahu bahawa dia itu wali. Dengar elok. Wali itu dia sendiri dia tak tahu bahawa dia itu wali. Kerana kalau dia merasakan diri dia itu wali, dia bukan wali, dia kuali. Terus akan merasa kalau kapal berdoa lagi tu. Merasa pun tak boleh. Dia bukan wali itu. Kerana wali itu sifatnya selalunya tawadhu', merendah diri, syukur, tak ada sombong, tak ada ego, tak ada tak ada sombong, tak ada apa, tak ada takabur. Itu wali. Mana ada orang takabur merasakan diri dia wali? Adakah? Ya, orang sombong, orang ego, orang takabur tu dia ngaku dia wali. Adakah apa tu? Jangan percaya pun. Mana tahu kan bulan depan datang satu orang dari kampung tu. Kenal satu orang dari kampung tu. Dia ngabur dia tuan-tuan. Saya ni malam tadi dilantik jadi wali. Jangan tu. Halau, bawa dapur halau balik. Yang dengar kan ya? Halau dia biar dia balik. Kerana wali itu di antara 10 perkara yang Allah rahsiakan. 10 perkara Allah rahsiakan. Yang pertama, Lailatul Qadar. Yang kedua, keredaan Allah Ta'ala terhadap mereka yang taat. Tak tahu. Kita tak tahu Allah redha atau tak redha. Yang ketiga, kemurkaan Allah bagi mereka-mereka yang derhaka. Kita tak tahu Allah murka ke tak. Kalau sekali tak semayang, cabik telinga sebelah, tahu kita. Ini tak. Elok je. Tak semayang, sihat walafiat. Tak semayang, kaya raya. Tak semayang, hidup mewah. Kita tak tahu. Kita je. Yang keempat, semayang yang 5 waktu tu. Yang mana satu jadi keutamaan di sisi Allah, kita tak tahu. Zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke, subuh, kita tak tahu. Hanya Allah yang tahu. Yang kelima, nama-nama Allah yang banyak tu. Berkata-kata nama Allah tu. Yang mana satu jadi pilihan Allah, kita tak tahu. Yang kita nyanyi kalau tu ada 99 nama ada disebut dalam Al-Quran tu. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Di mana satu? Kita tak tahu. Ar-Rahman ke Ar-Rahim ke Al-Malik ke tak tahu. Allah yang tahu. Yang kelima. Yang keenam, takdir. Saya jadi saya, tuan-tuan jadi tuan-tuan. Yang tahu hanya Allah. Kita tak tahu. Tiba-tiba jadi aja. Macam saya jadi ustaz, jadi aja. Bukan saya ada rancang dari kecil nak jadi ustaz. Tuan-tuan betul juga. Apa saja yang berlaku pada tuan-tuan itu bukan ada rancang dari kecil. Allah saja menentukannya. Allah saja yang tahu. Itu takdir. Yang keenam. Yang ketujuh, wali-wali tadi. Wali-wali itu. Cuma Allah hanya tahu. Yang lain tak tahu. Yang ke-8, jodoh. Jodoh kita tak tahu. Ada ke tak ada jodoh? Ada orang sampai mati tak ada jodoh? Ada tak? Tak kahwin sampai mati, ada tak? Itu ketentuan dari Allah Ta'ala. Ada orang banyak anak jodohnya. Ada seorang perempuan, saya baca dalam surah khabar tu. Umurnya 105 tahun. Kahwin dengan pemuda umur 35 tahun. Itu lama dah cerita ni. Itu jodoh. Ketentuan dari Allah Ta'ala. Ada seorang lelaki umurnya 90 lebih tahun. Kahwin dengan anak dara umur 19 tahun. Itu jodoh. Kita tak tentu. Jangan ke 8. Yang ke-9, tarikh kematian kita tak tahu. Yang tahu siapa? Hanya Allah yang tahu ya. Siapa tahu tarikh mati yang tangan? Boleh sebut. Kita cek betul tak? Siapa yang tak tahu? Dan akhirnya yang ke-10, tarikh berlaku hari kiamat. Kita tak tahu ya bila berlaku hari kiamat. Itu 10 perkara yang menjadi rahsia dari Allah SWT.
Baik, tengok balik cerita lagi. Aulia tadi ya. Dan hukama, hikmah-hikmah para aulia, maka gunakanlah telingamu itu untuk mendengar ilmu, pengetahuan, sehingga dengan ilmu itu engkau dapat apa nanti ya, tak nampak. Dengan ilmu itu engkau dapat mencapai kerajaan yang kekal. Artinya kejayaan yang kekal. Dan kenikmatan yang abadi di dalam syurga. Dapat syurga. Siapa tak nak ambil tangan? Itu gunakan telinga tu. Kita nak supaya dapat syurga. Yang ini saya baca aja lah. Dan apabila engkau menyalahgunakan nikmat pendengaranmu itu seperti engkau mendengarkan akan maksiat, maka bermakna engkau telah menganiayai terhadap dirimu sendiri. Kamu menganiayai diri kamu sendiri. Dan engkau menyalahgunakan sesuatu akan sesuatu yang sepatutnya, sesuatu alat yang sepatutnya engkau gunakan untuk mencari keuntunganmu, supaya apa? Sampai apa supaya maka inilah yang dinamakan rugi yang sebenarnya. Dan janganlah engkau berkata bahawa dosa memperkatakan orang itu tertentu bagi orang yang berkata saja, tetapi dosa itu juga akan terkena kepada orang yang mendengar. Orang mendengar mendosa juga perkataan itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mustama syariku qatili wa huwa ahadun muqtabin. Artinya sesungguhnya orang yang mendengar akan seorang yang mengumpat orang lain adalah bersekutu di dalam dosa. Dan dengan orang yang berkata itu, orang yang dengar tu sama dosanya dengan orang cakap tadi ya. Dan dia juga dikira salah seorang daripada dua orang yang mengumpat. Itu menjaga telinga. Jadi maknanya pelihara telinga itu daripada bid'ah, pelihara telinga itu daripada berkata yang jahat, perkara telinga itu daripada mendengar yang orang mengumpat, perkara pelihara telinga itu daripada mendengar orang yang bercakap sia-sia dan sebagainya. Itu cara menjaga telinga. Supaya dari telinga itu dapat pahala. Dari mata kita dah tahu macam mana nak dapat pahala. Dari telinga pun dapat pahala. Mudah-mudahan kita akan dapat menjaganya. Dan telinga itu baru kita syukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Allah jadikan telinga itu syukur kita. Dapat mendengar. Dapat mendengar orang baca Quran. Dapat mendengar orang berzikir. Dapat mendengar orang mengaji dan sebagainya. Dapat ilmu yang bermanfaat dengan gunakan telinga itu. Jadi kita jaga sungguh telinga itu. Jangan salah gunakan. Yang berdosa itu salah guna. Bukan telinga itu berdosa begitu saja. Bila kita salah gunakan dosa itu. Bila berdosa tak diampun Tuhan, masuk neraka. Tapi tak angkat tangan. Jadi gunakan telinga itu lalu ya. Ini Imam Ghazali menyusunnya ni tau. Kitab yang kita baca ni kitab Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali terkenal dengan bab tasawufnya, macam mana nak menjaga telinga. Jadi mari kita sama-sama. Saya menyeru diri saya dan juga tuan-tuan dan puan, mari kita jaga telinga tu. Jangan mendengar perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita berdosa. Kalau berdosa, masuk neraka. Siapa nak masuk neraka? Jangan sampai lalu nohor neraka ya. Okey, sekian dulu untuk malam ini. Dah bunyi tong-tong-tong-tong. Orang dah pisah belakang tu. Bila nak berhenti? Ini berhenti lah ni ya. Sekian dulu pembacaan kita pada malam ini. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang?
Saya bagi peluang lah. Kalau betul saya terima bangkangan tu. Tak ada. Mana setuju belakang lah? Alhamdulillah. Ada siapa-siapa nak tanya? Has anybody got any problems? No problem. Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belaka. Asal dia ajar dapat. Mana nak cari? Hanya ada di Masjid Ibnu Salam. Sebut betul-betul Ibnu Salam. Dengan Ibnu Salam tak betul. Rumi tu tak betul tu. Nah, Ibnu Salam. Nah, tu Jawi. Sin tu dia ada satu tu. Ya? Ibnu Salam. Nun alif lam sin. Ibnu Salam. Jangan Ibnu Salam tak betul. Alright. Sekian dulu. Memang apa itu lepo ya. Kalau semua dapat belaka, murid-muridnya pandai. Ya tak? Betul tak? Kalau seorang tak dapat, tok gurunya bingung. Tak kerti ngajar. Jadi murid tak kena apa-apa. Sama dia tok guru atau ya, murid itu kalau dia dapat semua, dia pandai. Kalau semua tak dapat, tok gurunya bingung, bukan muridnya bingung. Okey, sekian dulu aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala